Faraid ni berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud ketentuan ataupun ketetapan. Dan dia juga dikenali juga faraid ini dalam bahasa Arab yang lainnya, orang Arab panggil al-miras. Al-miras ni yang bererti pusaka. Kewajipan untuk kita memahami ilmu faraid ini kerana untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu waris ataupun bukan waris. Tapi kalau seandainya jika tidak waris, tidak mahu melansaikan, yang ni yang berpanjangan untuk pelaksanaan kiraan faraid itu, kerana selagi tak selesai hutang itu, selagi itulah faraid tidak dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa innal hadis kalamallah, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, amma ba'd. Sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dalam pertemuan kita untuk kali ini saya akan cuba untuk kita berbicara mengenai faraid ataupun pengurusan harta pusaka dalam Islam. Dan saya berterima kasih kerana pihak Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, melalui seksyen malnya telah melaksanakan satu pendekatan untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat, kepada umat Islam mengenai kepentingan untuk kita memahami dan mengetahui tentang ilmu faraid. Kerana di MAIM sendiri kita ada memberikan perkhidmatan untuk kita mengira faraid. Jadi sebab itulah signifikannya pada kali ini kita berbicara mengenai faraid dalam Islam. Jadi sebelum kita nak cerita mengenai faraid dalam Islam, adalah lebih baik kita memahami tentang konsep harta itu sendiri. Jadi apabila seorang itu telah berlakunya kematian, oleh kerana faraid ini semua bergantung ataupun berkaitan dengan cerita setelah berlakunya kematian. Jadi apabila telah berlakunya kematian, ada 4 perkara yang perlu diambil perhatian oleh waris si mati. Yang pertamanya pengebumian, iaitu mengenai semua perbelanjaan pengebumian si mati, daripada mandi sampailah kapan, sampailah ke upah kekuburan, hendaklah ditanggung oleh waris. Dan yang kemudiannya waris memastikan kena menyelesaikan segala hutang piutang kepada si mati, yang berkaitan dengan hutang yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, yang berkaitan dengan haji, zakat, fidyah, nazar, dan berkaitan dengan hablum minan nas, iaitu hutang sesama manusia ataupun hutang bank. Dan yang ketiganya, para waris perlu memahami tentang perlunya mereka menyelesaikan tuntutan harta pusaka. Yang ni yang kita nak bahaskan dan kita nak cuba berbicara pada kali ini, iaitu mengenai tentang wasiat, tentang hibah, tentang wakaf, tentang harta sempercarian. Dan yang keempatnya sendiri, inilah perbincangan kita yang menjadi asas untuk kita kali ini, iaitu pembahagian faraid, yang menjadi tunjangnya kepada penyelesaian hubungan di antara si mati dengan hubungannya di alam barzah dan di alam akhirat. Jadi bila kita sebut, sebelum kita membincangkan tentang faraid, tentang harta pusaka, bila sebut harta pusaka ialah dalam kitab-kitab fiqh klasik, bila sebut harta pusaka itu, ia dipanggil sebagai at-tarikah. Tarikah, bukan tarikah. Tarikah itu jalan, ataupun tarikat itu amalan zikir dalam kesufian, iaitu dipanggil tarikat. Ini tarikah, iaitu harta peninggalan, ataupun dalam sudut bahasanya bila sebut tarikah itu ialah bermaksud apa yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi jumhur ulama mendefinisikan at-tarikah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan, hak-hak yang mempunyai unsur kebendaan, iaitu hak-hak persendirian. Sama ada aset teralih, mudah alih, ataupun
estate yang tidak boleh dialih. Jadi bagi jumhur ulama. Jadi bagi mazhab Hanafi, kita boleh bincangkan juga di sini. Mazhab Hanafi ini dia mendefinisikan tarekah itu ialah segala harta hak-hak kebendaan yang menjadi milik kepada si mati, termasuk harta alih dan harta yang tak alih. Dan setengah pendapat mengatakan tarekah itu ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati setelah diselesaikan hutang dan wasiat. Dan pandangan inilah yang dipegang oleh mazhab kita Syafi'i. Jadi rukun pusaka ni disebabkan pewarisan ini, yang pertama suatu dia ada kaitan dengan kematian sebenarnya ataupun dihukum sebagai mafkud, orang yang memiliki harta itu dah hilang dah untuk dia menguruskan harta sebab dia dah meninggal dunia. Yang keduanya waris si mati yang masih hidup ataupun mati ada selepas daripada kematian pemilik harta itu, dan yang ketiganya harta itu wujud semasa dan selepas daripada kematian. Jadi kita terus membincangkan mengenai tentang faraid itu sendiri. Jadi bila sebut faraid, faraid ni berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud ketentuan ataupun ketetapan. Dan dia juga dikenali juga faraid ini dalam bahasa Arab yang lainnya, orang Arab panggil al-miras. Al-miras ni yang bererti pusaka. Satu kaedah fiqhiyah dan hisabiah yang membicarakan tentang habuan dan bahagian setiap waris daripada harta pusaka. Jadi kepentingannya kita memahami dan kita perlu tahu, menjadi satu kewajipan untuk kita memahami ilmu faraid ini, kerana untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu waris ataupun bukan waris. Jadi kalau kita tak ada ilmu ini, jadi kita tak dapat nak mengestan siapa dia waris, siapa dia tidak waris. Jadi sebab itulah kita di MAIM, di section mal, kita ada kepakaran untuk menentukan. Sebab itulah semua yang duduk di yang menguruskan tentang kiraan faraid di section mal itu, mereka memang menyelidiki tentang hubungan si mati itu, sama ada dia ada waris ataupun tidak ada waris, dan mana yang declare sebagai waris dan mana yang tidak boleh dideclare sebagai waris. Keduanya kita kena memahami atau mengetahui tentang ilmu faraid ini untuk pastikan bahagian ataupun saham setiap waris yang berhak kepada harta pusaka. Jadi sebab itu dia ada kiraan matematiknya dekat sana. Jadi yang ni di section mal MAIM, mereka boleh mengira berapakah portion-portion pembahagian-pembahagian yang akan didapati oleh waris-waris daripada harta si mati tersebut. Jadi pengiraan hisab yang boleh menyampaikan kepada bahagian ataupun habuan setiap waris melalui kaedah pengiraan yang ni yang saya kata tadi sebagai ilmu matematik itu tadi. Jadi sudah tentunya bila kita menyebut harta ataupun harta sebelum difaraidkan tadi, sebelum untuk dikira portion-portion kepada waris-waris itu tadi, maka perlulah di sana ditolak terlebih dahulu, iaitu kos belanja kebumian, kos hutang, dan kalau ada wasiat atau tidak ada wasiat. Jadi kalau ada benda itu dah disettle, jadi barulah berlakunya pengiraan daripada harta yang ditinggalkan tadi. Jadi belanja kematian itu sudah tentunya merangkumi menguruskan jenazah dari sudut perbelanjaan, mandi, kapan dan seterusnya pengumian, dan begitu juga yang berkaitan dengan hutang si mati, dia berkaitan dengan mengikut mazhab Syafi'i. Kenapa sebelum difaraidkan hutang itu perlu diselesaikan dahulu? Kerana bagi mazhab Syafi'i, hutang Allah seperti zakat, seperti kifarat, kifarah ataupun haji hendaklah didahulukan. Berdalilkan satu dalil, dainullahu haqqu an yaqdi, iaitu hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi hutang kepada manusia yang ini dipanggil sebagai hablum minan nas, sekiranya si piutang itu menghalalkan terlepas hutang, jadi yang tu senang sikit ceritanya. Tapi kalau seadanya jika tidak waris tidak mahu melansaikan, yang ni yang berpanjangan,
untuk pelaksanaan kiraan faraid itu, kerana selagi tak selesai hutang itu, selagi itulah faraid tidak dapat dilaksanakan. Jadi waris-waris yang perlu juga kita mengetahui, waris-waris yang berhak untuk menerima daripada harta peninggalan si mati ini, dia merangkumi 3 kategori waris. Yang pertamanya ashabul furud. Ashabul furud ini iaitu waris utama, yang terdiri daripada suami, isteri, ibu, bapa, termasuk juga anak perempuan, termasuk juga anak lelaki, dan itu yang dipanggil ashabul furud, iaitu waris yang utama. Dan yang keduanya iaitu ahli waris ganti. Kalau seandainya senarai-senarai yang utama tadi tidak wujud, maka terus kepada ahli waris ganti. Dan kalau itu pun tidak wujud, barulah beralih kepada kategori waris yang kedua, iaitu yang dipanggil sebagai waris asabah. Jadi waris asabah ini adalah penerima-penerima setelah waris ashabul furud tidak kedapatan. Dan kalau seandainya waris asabah pun tidak dapat dikesan, maka dia beralih kepada pewarisan yang ketiga, iaitu waris zawil arham. Jadi yang ini kalau kita di peringkat MAIM, Majlis Agama Islam Melaka, kita memang mengenal pasti benar-benar bila sebut tentang waris ini. Jadi kita di bahagian section mal, jadi sebelum untuk kita nak buat pengiraan tentang harta peninggalan tu tadi yang perlu difarikkan tadi, maka kita kena pasti dulu mana satukah waris yang dikategorikan sebagai ashabil furud, manakah ahli keluarga yang dikategorikan sebagai asabah, dan waris kalau seandainya tidak ada asabah tadi, maka kita kena pasti kepada waris zawil arham. Jadi menjadi core daripada ashabul furud ini, sudah tentunya dia berkaitan dengan keturunan. Yang keduanya disebabkan oleh perkahwinan. Jadi disebabkan oleh perkahwinan ni, sudah tentunya perkahwinan itu tadi mesti perkahwinan yang sah di sisi hukum syarak. Jadi kalau seandainya perkahwinan itu tidak disahkan oleh hukum syarak, terutamanya kalau seandainya perkahwinan itu berlaku di luar negara, dan secara pula pernikahan itu pernikahan sindikat dan sebagainya, maka sudah tentunya harta dia tidak dapat difaraidkan. Jadi perkahwinan itu tadi walaupun beberapa saat selepas akad nikah, maka dia boleh difaraidkan. Jadi walaupun pasangan itu belum bersama pun, itu pun tak dikira, kerana ia boleh difaraidkan juga. Lepas tu satu lagi perkara yang perlu kita tahu juga ialah bercerai hidup atau bercerai mati, itu pun juga berkaitan juga dengan perkahwinan dan perkahwinan yang berlaku di luar negara seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi satu lagi yang kita perlu tahu juga ialah keturunan. Keturunan ini tidak termasuk anak angkat, walaupun dibinkan kepada si mati. Ini banyak kadang-kadang kita terlepas pandang dalam masalah ini. Jadi kerana anak angkat itu dia tak termasuk dalam ashabil furud, dan begitu juga anak zina ataupun anak satah taraf, itu pun dia tidak mendapat juga harta peninggalan si ayah, walaupun di sana bagi mazhab Syafi'i mereka berpendapat bagi harta peninggalan si ibu bagi anak yang tak sah taraf, dia layak untuk difaraidkan untuk dapat portion dia di sana. Jadi anak yang durhaka ataupun anak yang bapanya tidak mengakui ia sebagai anak. Jadi dalam kes ini dia tidak akan dapat mewarisi faraid tersebut. Jadi sekarang itu saja yang dapat saya bicarakan, kerana bab-bab pengiraan bab-bab pengiraan umpama contohnya asal furud itu tadi, mereka akan dapat 1/2 ataupun 1/4 ataupun 1/8 ataupun 1/6 ataupun 1/3 ataupun 2/3 ataupun cuma mendapat 1/3 pada baki. Yang itu semuanya terlalu teknikal untuk dibincangkan dalam kesempatan yang terbatas ini.
Yang itu semuanya bab-bab pengiraan, ya, siapa yang dapat 1/2, 1/4 ataupun 1/8 ataupun 1/6, yang tu semuanya di bawah bidang kuasa, di bawah kepakaran, ya, yang ada di bahagian seksyen MAL di Majlis Agung Islam Melaka ataupun ringkasnya MAIM. Jadi saya menyeru kepada semua, setelah kita mengetahui tentang kepentingan faraid ni dalam Islam, maka marilah kita bersama-sama untuk mendapatkan nasihat dan mendapatkan rujukan yang berautoriti daripada ulul amri, iaitu di seksyen MAL Majlis Agama Islam Melaka ataupun MAIM. Datanglah ke kaunter untuk kita memberikan penerangan daripada perkara-perkara yang masih lagi tersimpul di sanubari yang perlukan kepada keterangan dan penjelasan, daripada pihak di seksyen MAL. Jadi sekadar itu saja, yang baik daripada Allah, yang baik itu daripada kelemahan di saya sendiri. Aku liqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.